Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Penang menentang Sarawak United dalam TM Piala Malaysia, yang mana kemenangan berpihak kepada Sarawak United dengan kemenangan 3-1 hasil jaringan Uche Akbar dan juga Kai Jones. Manakala gol sagu hati Penang dijaringkan oleh Al-Hafiz. Pada perlawanan semalam, Sarawak United memang bermain dengan sangat-sangat baik daripada segi in-game taktikal. Okey, tanpa membuang masa, saya masuk dalam ulasan perlawanan. Apakah kunci kemenangan pasukan Sarawak United? Yang pertama, kita boleh lihat corak permainan Sarawak United ketika mereka menyerang. Ketika mereka menyerang, mereka suka untuk build up daripada bawah. Dan ketika mereka build up daripada bawah, ketika dalam keadaan menyerang, defensive line mereka agak tinggi. Dan ketika defensive line agak tinggi, mereka akan cuba untuk supply bola ke hadapan dengan cepat. Dan mereka akan menggunakan wide area untuk penetrate bahagian pertahanan Penang. Dan perkara tu berhasil. Kita boleh lihat gol daripada Uche Akbar dan juga dua gol daripada Uche Akbar adalah daripada corak permainan yang bermulanya build up daripada bawah. Ini adalah satu taktikal yang memang sinonim dengan Sarawak United sekiranya kita tengok di Liga Premier. Sebab apa? Sebab build up daripada bawah ini adalah salah satu kunci keutamaan pasukan Sarawak United dalam membina serangan ataupun dalam menyerang pasukan lawan. Jadi memang itu adalah satu taktikal yang sangat berhasil lah. Build up daripada bawah, dia passing ke tengah dan dia akan passing ke hadapan melalui through passing dan sebagainya dan mencari Uche Akbar untuk menjaringkan gol. Bahkan apa yang bagusnya bila mereka build up daripada bawah ni, sekiranya pemain-pemain Penang berjaya untuk patahkan build up tersebut dan mereka cuba untuk counter pasukan Sarawak, pemain-pemain Sarawak United yang berada di pertahanan yang dah main defensive line tinggi tadi akan cepat-cepat untuk melakukan pressing supaya counter yang dilakukan oleh pemain-pemain Penang gagal untuk dilaksanakan dengan baik. Dan perkara tu membuahkan hasil. Jadi ketika Sarawak menyerang, mereka main defensive line yang tinggi supaya build up mereka menjadi dan supaya mereka boleh absorb jika Penang berjaya patahkan serangan mereka ataupun build up mereka dan ingin lakukan counter. Sarawak punya defense dah boleh untuk melakukan pressing ke atas pemain-pemain Penang. Sebab apa? Sebab mereka dah berada dalam kedudukan yang tinggi. Sekiranya mereka tak melakukan pressing dan mereka membiarkan Penang counter disebabkan mereka nak cover balik space ataupun nak balik-balik ke tempat mereka, maka benda tu akan menyebabkan keuntungan kepada Penang. Tetapi sekiranya mereka pressing, mereka terus menekan pemain Penang di bahagian tengah ketika Penang nak lakukan counter, maka Penang pun akan jadi serabut kat situ. Jadi mereka tak boleh nak lakukan counter dengan lancar ataupun smooth lah, orang kata kan. Tu yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat daripada segi bertahan, yang mana Sarawak United semalam ketika mereka diserang oleh Penang, ni bukan counter lah, bukan counter. Ketika mereka diserang oleh Penang, mereka akan bermain dengan low block ataupun boleh dikatakan defensive line mereka agak rendah. Sebab apa? Sebab mereka tahu corak permainan Penang adalah mensasarkan kepada target man, iaitu Casagrande yang selalu berada dalam kotak penalti dan sangat-sangat memang hebat dalam perebutan bola tinggi. Jadi Sarawak United telah bermain dengan defensive line yang agak rendah supaya mereka boleh buat man marking, iaitu mereka boleh jaga Casagrande daripada menyambut hantaran-hantaran lintang yang diberikan oleh pemain-pemain sayap Penang. Bahkan untuk fullback Sarawak United pula, tugas mereka adalah untuk memberi tekanan kepada winger pasukan Penang seperti Al-Hafiz, seperti Sheridan Bobov, dan juga fullback pasukan Penang seperti Quentin Cheng sekiranya dia melakukan overlapping. Jadi fullback Sarawak United juga memainkan peranan yang penting apabila mereka memberi tekanan kepada barisan pemain-pemain sayap ataupun pemain-pemain Penang yang berada di kawasan tepi padang ni, yang selalu main dengan wide angle ni. Maka pemain-pemain Penang yang berada ataupun yang pegang bola tersebut semestinya akan berada dalam keadaan yang susah untuk supply bola kepada Casagrande. Dan sekiranya bola disupply pun ataupun dihantar ke dalam kotak penalti, Sarawak United punya defense, Taylor Regan, dah berada dalam keadaan yang mana mereka dah bersedia
untuk melakukan interception ataupun untuk intercept bola tersebut ataupun untuk menghalang Casagrande daripada menang perebutan bola tersebut. Bahkan kualiti crossing daripada pemain-pemain sayap Penang ketika ditekan oleh pertahanan Sarawak United semalam membuktikan yang tekanan tersebut berhasil. Sebab apa? Sebab kualiti crossing semalam Penang tak semacam waktu dia main dekat Liga Super. Banyak crossing mereka memang tak tepat kepada kepala Casagrande macam selalu. Itu antara kunci kemenangan pasukan Sarawak United lah, antara ketika mereka menyerang dan ketika mereka bertahan. Bahkan ketika macam saya cakap tadi, ketika mereka bertahan, mereka akan bermain dengan defensive line yang agak rendah. Dan sekiranya mereka berjaya patahkan serangan yang dilakukan oleh pasukan Penang, mereka akan cepat untuk melakukan counter attack. Yang mana kita boleh tengok gol Kai Jones. Antara bukti apabila mereka berjaya patahkan serangan daripada Penang, mereka dengan cepatnya akan supply bola pergi depan, mereka akan cepat untuk counter dan benda tu telah memberi faedah kepada mereka, import yang positif, kesan yang positif, dan mereka mampu untuk mencari gol melalui Kai Jones. Jadi benda tu sedikit sebanyak kita boleh belajarlah corak ataupun taktikal yang diterapkan oleh Sarawak United. Ketika mereka menyerang, mereka build up dengan laju daripada bawah. Ketika mereka bertahan, mereka akan main dengan sangat-sangat rendah, defensif line yang rendah, lalu mereka akan lakukan counter attack. Jadi benda tu boleh diambil cakna lah untuk tim dalam kumpulan A sekiranya ingin menentang pasukan Sarawak United. Sebab apa mereka boleh bermain macam tu? Sebab kualiti player yang ada pada Sarawak United bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Sebab apa? Sebab mereka ada pemain-pemain yang hebat. Pada suatu ketika dahulu, nama-nama dalam skuad Sarawak United ni adalah nama-nama besar. Antaranya Sandro bersama Kedah, Uci Akbar bersama Melaka, Kristi Jayasilan dulu bersama dengan Felda, S. Canturu, Syahmi dan macam-macam lagi, Taylor Regan bersama Selangor. Memang ramai player-player yang berkualiti. Itu untuk pasukan Sarawak United lah. Okey, untuk kelemahan pasukan Sarawak United pada perlawanan semalam, boleh saya katakan mereka boleh improve lagi daripada segi final passing dan juga cara mereka nak penetrate ataupun cara untuk supply bola ke bahagian hadapan. Sebab banyak juga mereka misplace passing tu, mereka passing kadang-kadang melalut dan sebagainya. Dan sekiranya mereka boleh manfaatkan benda tu, mereka boleh dapatkan lagi banyak gol. Dan yang kedua adalah daripada segi finishing lah. Ada beberapa peluang yang gagal dimanfaatkan dengan begitu baik. Okey, kita masuk kepada pasukan Penang pula. Untuk pasukan Penang semalam, apa yang mereka gagal adalah mereka gagal mengamalkan corak permainan yang mereka selalu main. Kalau kita lihat di Liga Super, Penang adalah pasukan yang sangat berbahaya daripada set piece, tak kiralah corner kick ataupun free kick. Tetapi pada perlawanan semalam, mereka punya free kick, mereka punya set piece gagal untuk dimanfaatkan ataupun dilakukan seperti biasa. Seakan-akan mereka tercari-cari rentak dan tercari-cari Casagrande. Saya tak tahu, mungkin akibat pada lincin ke apa. Tetapi pada perlawanan semalam, yang pertama kelemahan Penang, memang set piece Penang semalam tak menjadi. Mereka cuba corner, mereka cuba free kick, memang tak beberapa menjadi. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan kelemahan Penang adalah ketika mereka di counter kan. Macam saya cakap tadi, kelebihan Sarawak adalah counter attack kan. Ketika mereka di counter, mereka gagal untuk cover balik space mereka dan gagal untuk balik ke tempat asal mereka untuk bertahan. Jadi benda tu banyak kali dimanfaatkan oleh pemain-pemain Sarawak United. Apa yang saya lihat, ruang-ruang kosong di bahagian kanan terutamanya, iaitu tempat Quinton Ching gagal untuk cover balik dia punya posisi di bahagian tersebut, menyebabkan Sarawak United berjaya memanfaatkan beberapa kali ruang kosong di bahagian kanan tu. Jadi itu kelemahan yang kedua, yang mana boleh kita kata 2 gol pasukan Sarawak United adalah berpunca daripada bahagian kanan pasukan Penang. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh saya katakan mereka bermain dengan 2 attacking midfielder, iaitu Danny Ashraf dan juga Hendrik Dos Santos. Tetapi kedua-dua player ni tak boleh nak buat combination play yang sangat-sangat baik di bahagian tengah. Bahkan mereka tak boleh nak link up dengan Casagrande. Maksudnya mereka tak boleh nak connect ataupun nak bersambung dengan Casagrande ketika pasukan menyerang. Sebaliknya, Danny Ashraf dan juga Hendrik Dos Santos lebih memfokuskan untuk membuka corak permainan ke belah kanan dan juga belah kiri bagi mencari Sheridan Bobov dan juga Al-Hafiz.
Tetapi untuk penetrate di bahagian tengah Sarawak United, mereka gagal buat sedemikian. Jadi boleh dikatakan dua attacking midfielder yang dilakukan oleh pasukan Penang ni sebenarnya sedikit sebanyak mengganggu rentak permainan pasukan Penang itu sendiri. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita tengok Penang kalau mereka nak main lawa, mereka akan guna dua defensive midfielder iaitu Khairul Azrin dan juga David Rowley, dan meletakkan salah satu sahaja daripada Endrick Dos Santos ataupun Daniel Ashraf di bahagian attacking midfielder. Jadi benda tu sedikit sebanyak merencatkan corak permainan Penang lah. Jadi saya harap untuk Penang perlu bangkit next game bagi mereka boleh bermain seperti biasa balik lah. Kalau tak, mereka stay macam tu, free kick tak boleh nak cari gol, corner tak boleh nak cari gol, mereka punya combination play tak menjadi, bahkan defensive midfielder pun tak boleh nak buat kerja dengan baik. Memang susahlah nak menang dalam saingan Piala Malaysia dan merebut tempat ke Piala AFC Cup. Itu sahaja untuk ulasan saya. Boleh saya katakan semalam Sarawak United adalah pasukan yang berhak menang daripada segi taktikal, daripada segi mereka menyerang dan juga bertahan. Assalamualaikum.